Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi atmim bil khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa alhiqna bis salihin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang dimuliakan Tuan Imam, Ahli Tuan Kuasa Surau, tuan-tuan, puan-puan sidang jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pelajaran Tauhid kita, Aqidatun Najin, yang Jawi, muka surat 39. Daripada bawah baris yang keempat, 1, 2, 3, 4. Daripada bawah ke atas baris yang keempat. Dan katanya pula, au tattasifu zatuhul aliyatu bil hawadisi. Itu yang Jawi. Yang Rumi, muka surat 105. Daripada perkataan bahasa Arab tu, au tattasifu zatuhul aliyatu bil hawadisi. Baik, situ kita mula ya. Baik, tajuknya telah lalu, tajuk besarnya ialah sifat yang mustahil pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 20 lawan kepada 20 yang wajib telah lalu. Kita dah bincang ya sampai kepada sifat yang keempat. Yang pertama yang mustahil, Adam, itu lawan kepada wujud. Yang kedua hudus, lawan kepada qidam. Yang ketiga fana, lawan kepada baqa. Kemudian yang keempat, mumasalatuhu ta'ala lil hawadis, lawan kepada mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Yang mustahil pada Allah SWT, ya, bersamaan Allah SWT dengan segala yang baharu. Dalam apa jua pun mustahil, tak ada kesamaan. Sebab Allah SWT wajib bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Jadi dalam dia membincang bersamaan Allah SWT dengan segala yang baharu ini, ya, ada 8 perkara yang dia dibincang. Ya, tidak ada sama sedikit pun dalam hal yang disebutkan ini. Ini mustahil bagi Allah. Yang pertama, Allah SWT tu, ya, bi ayyakuna jirman ay ta'khudhu zatuhul aliyatu qadram minal faraq. Allah SWT itu bukan jirim. Yang jirim itu mengambil lapang, ya. Allah SWT bukan macam tu. Yang keduanya, au yakunu aradan yaqumu bil jirmi, ataupun Allah SWT itu sifat yang berdiri dia pada jirim, mustahil juga. Seperti warna putih ke kecil, besar dan sebagainya, itu sifat yang berdiri pada jirim. Jadi jirim itu baharu, sifatnya itu pun aradan baharu juga. Mustahil bagi Allah SWT. Yang ketiga, au yakuna fi jihatin lil jirmi, ya. Bahwasanya Allah SWT itu ada di sudut jirim,
boleh jadi di tepi ke, di atas ke, di bawah, mustahil juga bertempat. Ya. Itu yang ketiga. Au lahu huwa jihatun, atau Allah sendiri ada jihad, ada kiri, ada kanan, ada depan, ada belakang, mustahil. Au yataqayyadu bimakanin, atau Allah SWT juga ada berkait dengan tempat, jauh, dekat, di atas, di bawah dan sebagainya. Au zamanin, atau ada berkait dengan masa, ya, besok, lusa, telah lalu dan sebagainya. Au tattasifu zatuhul aliyatu bil hawadisi, ataupun bersifat zat Allah SWT yang maha tinggi itu dengan sifat yang baharu. Nah, ini yang kita nak bincang pada malam ini daripada au yattasifu zatuhul aliyatu bil hawadis. Au tattasifu bisigari, atau Allah SWT bersifat dengan kecil, ada saiz kecil. Awil kibari, atau saiz besar, mustahil. Au yattasifu bil aghrad, ataupun bersifat Allah SWT itu dengan aghrad, ada tujuan. Bil af'al, dalam Allah SWT melakukan sesuatu terhadap alam ini ada gharad, ada tujuan, ada kepentingan. Wal ahkam, ataupun Allah SWT menentukan hukum itu ada kepentingan. Itu juga mustahil bagi Allah SWT. Jadi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu dah kita bincang. InsyaAllah kita bincang apa maksud au tattasifu zatuhul aliyatu bil hawadis. Mustahil bagi Allah SWT, zat Allah SWT yang maha tinggi itu bersifat dengan sifat kejadian yang baharu. Apa maksudnya bersifat dengan sifat yang baharu? Mustahil. Ataupun iradat yang baharu, ataupun Allah SWT itu ada berkehendak seperti kehendak kita yang baharu ni, atau ada ilmu seperti ilmu yang baharu ini, atau hidup seperti yang baharu ini, mustahil. Hidup yang baharu ini mati akhirnya, ya, yang baharu, dan seterusnya lah. Sedikit pun tak ada Allah SWT menyamai dengan makhluk dengan yang baharu ini. Atau bergerak ini makhluk yang baharu. Atau berdiam ini baharu. Atau putih, warna ini baharu. Atau hitam, itu baharu. Atau suka itu baharu. Dan duka itu juga yang baharu. Sikit pun tak ada bagi Allah SWT kesamaan dengan yang baharu. Itu maksud tattasifu zatuhul aliyatu bil hawadis. Bersifat Allah SWT dengan sifat baharu. Mustahil. Jadi tak ada kesamaan sedikit pun. Itu dia hurai. Ya. Kata pengarang lagi, au yattasifu bisigari awil kibari, atau bersifat Allah SWT itu dengan kecil, ada saiz dia. Atau bersifat dengan besar, ya saiz dia. Maka kecil ialah yang sedikit dagingnya, anggautanya sedikit. Makna besar itu ialah yang banyak dagingnya, anggautanya, saiznya. Itu bagi Allah SWT mustahil. Timbul pula macam mana Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Jangan digambarkan dagingnya banyak, saiznya besar. Tidak. Nanti ada maknanya itu, ya. Jadi setengah ulama mengatakan makna kecil ialah umurnya pendek. Kadang-kadang kecil itu umur pendek. Dan makna besar itu umurnya panjang. Mustahil bagi Allah SWT. Itu semua sifat baharu. Semua ini mustahil bagi Allah Ta'ala kerana semuanya merupakan sifat bagi jirim. Itu sifat jirim. Jirim itu baharu. Itu sebab dia mengambil lapang, ya. Jadi itu semua sifat jirim. Dan jirim itu tidak sunyi daripadanya. Jirim itu semua tidak sunyi daripada kecil, besar, ya, panjang, pendek, ya, warna dan sebagainya, itu semua sifat jirim. Mustahil semua bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun makna yang ditunjukkan oleh Allah SWT bahawa Allah Ta'ala itu bersifat besar seperti firman-Nya Al-Kabirul Muta'al, Suratul Ra'du ayat 9. Apa maksud kabir situ? Jadi maksudnya bukan besar macam baharu, ada saiz dan sebagainya, ini bukan. Jadi maksud Al-Kabirul Muta'al artinya Allah Ta'ala maha besar lagi maha tinggi. Suratul Ra'du ayat 9. Apa makna? Maka maksudnya ialah besar dari segi martabat ketuhanan, bukan besar saiz. Allahu Akbar, Allah yang maha besar.
Bukan besar, saiz yang digambarkan saiz itu. Itulah martabatnya maha besar, martabatnya maha tinggi. Ya, jadi itu semua maha suci Allah SWT daripada bersifat kecil dan besar. Sebab sifat kecil dan besar itu adalah sifat jirim. Jirim itu adalah baharu. Maka mustahil Allah SWT menyamai dengan segala sifat-sifat yang baru. Katanya lagi, kata pengarang lagi, ya, yang bahasa Arab tu, au yattasifu bil aghradi fil af'ali wal ahkam. Maha suci Allah SWT, mustahil Allah SWT bersifat dengan mempunyai tujuan. Allah SWT tak ada tujuan, tak ada gharad, tak ada kepentingan dalam segala perbuatannya dan segala hukumnya. Fil af'al, apa juga perbuatan Allah SWT, Allah SWT tak ada kepentingan, Allah SWT tak ada gharad, Allah SWT tak ada tujuan buat itu buat ini, tak ada tujuan. Kalau ada tujuan menunjukkan kekurangan. Nak itu, misalnya kita taat nak syurga, misalnya kita lakukan itu ada tujuan, ada gharad. Bekerja nak gaji, tak ada gaji mana mau kerja. Ada tujuan. Jadi Allah SWT melakukan af'al terhadap alam ini, termasuk kita, tidak ada gharad, tidak ada tujuan dalam segala perbuatan Allah dan dalam segala hukum Allah. Allah meletakkan hukum kita wajib sembahyang, dia tak ada tujuan apa-apa, dia tak ada kepentingan apa-apa. Jadi yang ada tujuan, ada kepentingan tu makhluk. Itu pun tak ada Allah SWT. Jangan kata Allah SWT ada kepentingan. Contoh perbuatan ialah seperti mengadakan Zaid dan Amru. Contoh Allah SWT menjadikan Zaid dan Amru, bukan ada tujuan apa. Itu contoh perbuatan Allah, menjadikan Zaid, menjadikan Umar, atau menjadikan alam ini. Ya, menjadikan langit, menjadikan bumi, menjadikan gunung, menjadikan laut, menjadikan sungai, menjadikan tanah, menjadikan apa-apa semua tu tak ada gharad bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada tujuan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada kepentingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh perbuatan. Contoh hukum ialah seperti mewajibkan salat 5 waktu. Allah Subhanahu Wa Taala tak ada kepentingan. Zakat diwajibkan pada kita, puasa diwajibkan pada kita, tak ada gharad. Ada gharad itu baharu. Maha suci Allah SWT daripada segala itu semua. Segala perbuatan Allah Ta'ala dan segala hukum Allah Ta'ala itu suci daripada sebarang tujuan untuk mendapatkan faedah. Kepentingan itu mendapat faedah. Gharad ataupun tujuan itu untuk mendapatkan keuntungan dan faedah. Timbul pula, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, akan diterangkan pula. Tadi Allahu Akbar, jangan silap. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Jangan saiz dan sebagainya itu jangan. Itu maha tinggi, maha agung, maha mulia saja. Ini pula tak ada gharad, tak ada tujuan. Macam mana pula firman Allah SWT, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Atau kena pula tu belajar tafsir tu. Kalau tidak nanti Allah SWT ada tujuan juga. Dijadikan dia jin manusia supaya jin itu mengabdi diri kepada Allah. Maknanya dia ada gharad juga tu. Jadi apa makna liya'budun itu? Dibincang makni dalam Quran tu. Li itu bukan makna kerana. Kalau kerana ada gharad nanti. Dalam tauhid salah. Nanti akan diterangkan. Apa makna gharad? Gharad itu ialah illat. Sebab. Illat bahasa Arab. Sebab. Apa sebab dijadikan? Ada sebab. Itu gharad. Ataupun tujuan. Atau ada kepentingan yang mendorong ke arah melakukan sesuatu. Gharad itu sebagai motivasi untuk buat sesuatu. Adakah Allah SWT gharad macam tu? Tak ada. Kalau ada tujuan, Allah SWT tidak maha kaya. Allah SWT maha kaya, mana ada tujuan apa-apa. Jadi tidak ada gharad. Gharad itu apa artinya? Mendorong ke arah melakukan sesuatu. Yang jadi motivasi buat sesuatu itu gharad namanya. Dinaikkan gaji, semangat kerja. Baik. Ya, atau menghukumnya. Dia menghukumnya tu kerana mahu menghasilkan kebaikan untuk dirinya
ataupun diletakkan hukum sembahyang supaya Allah dapat keuntungan, supaya jadi baik, jadi bertambah mulia. Tak, Allah SWT Maha Kaya. Yang mengharapkan itu semua baru kekurangan. Jadi Allah SWT tak ada gharat. Atau menjauhkan kebinasaan, dihukum itu supaya jangan dia binasa. Kita hukum pencuri supaya jangan mencuri lagi, tapi mencuri juga lagi. Pasal hukumnya bukan hukum Allah yang dijalankan. Siang pula tu mencuri, bukan malam-malam lagi dah. Itu dinamakan dia gharat, itu dinamakan tujuan. Kadang-kadang untuk keuntungan, untuk kebaikan dia, untuk menggalakkan dia, ya, untuk mendorong dia buat sesuatu, atau kadang-kadang menjauhkan kebinasaan. Itu semua bagi Allah SWT mustahil. Maha suci Allah SWT daripada gharat. Ini tidak bertentangan dengan firman Allah SWT surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan agar mereka mengabdikan diri kepadaku. Jangan diterjemahkan kerana, illa liya'budun, kerana mereka supaya mengabdikan diri. Jangan diterjemahkan kerana. Kalau bahasa kita, kalau kerana itu gharat. Jadi terjemahannya macam mana? Aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan agar mereka, bukan Allah, agar mereka jin dan manusia itu untuk mengabdi diri kepada Allah. Jadi Allah tak ambil langsung keuntungan sikit pun. Kalau kerana Allah supaya disembah oleh jin dan manusia, itu cari keuntungan tu. Jadi terjemahannya, melainkan agar mereka jin dan manusia itu mengabdikan diri kepadaku. Dijadikan itu supaya jin manusia dia menghambakan diri kepada Allah. Jadi lam itu bukan la mukai. Lam itu lam, iaitu ialah untuk, ya, liya'budun itu iaitu ialah lam untuk menunjukkan akibat, akhirnya, akibahnya, ya, akhirnya jin manusia itu untuk mengabdi diri kepada Allah. Jadi huruf lam pada lafaz liya'buduni itu bukan berarti supaya ataupun kerana. Jadi terjemahannya melainkan agar mereka mengabdikan diri kepadaku. Apa maknanya? Ia menunjukkan akibat dan menjadi, supaya hamba dan jin itu menjadi hamba Allah. Supaya jin dan manusia itu akhirnya mengabdi diri kepada Allah. Jadi artinya Allah SWT tidak mengambil gharat sedikit pun. Itu baru ayat Quran satu itu saja, tahu baik-baik dalam tauhid. Oleh itu ulama tauhid dia bercermat. Liya'buduni. Kenapa ni itu pula baris di bawah? Biasanya kita kalau belajar tajwid, yarmaluna, yaf'aluna, yajhaduna. Ini liya'buduni. Ditakna. Itu ada makna. Asalnya ni ada ya. Liya'buduni. Tapi dibuang ya, itu ya mutakallim. Itu ada juga belajar nahwu tu. Nanti belajar tajwid aja tak belajar nahwu, ada jadi liya'buduna katanya. Sebab bila yarmaluna, yaj'aluna, yaf'aluna, itu yang biasa keadaannya. Tapi dalam keadaan yang macam ni, liya'buduni, asalnya dibuangkan ya mutakallim itu. Ya. Agar mereka mengabdikan diri kepadaku. Jadi nun tu sebenarnya ada makna ku, tapi dibuang ya itu, digantikan dengan nun tu baris di bawah, menunjukkan ada yang ya dibuang. Itu satu pula istilah. Itu pula, itu sebiji itu aja pun kena betul-betul itu. Tauhidnya kena jaga, bacaannya kena jaga. Sebab ada mengandungi makna. Jadi dikata huruf lam pada lafaz liya'buduni itu bukan berarti supaya, bukan berarti kerana. Kalau supaya dan kerana itu gharat Allah SWT ada keuntungan. Tapi ialah menunjukkan akibat dan menjadi, supaya akibatnya akhirnya hamba dan jin itu menghambakan diri kepada Allah. Maksudnya ialah akhirnya mereka mengabdikan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada gharat. Ada gharat itu kekurangan.
Kekurangan itu baharu. Allah SWT sempurna dan Allah SWT itu bukan baharu, qadim. Ketahuilah bahawa segala perbuatan Allah Ta'ala dan segala hukumnya itu suci daripada sebarang gharat atau tujuan atau kepentingan ataupun perkara-perkara yang menguntungkan Allah SWT tak ada. Sebab dia sudah maha kaya. Jauh sekali nak merugikan Allah SWT tak ada. Namun ianya tidak sunyi daripada hikmah. Jadi kalau tak gharat pun, tapi segala apa yang dilakukan oleh Allah SWT ada hikmah. Hukum Allah SWT ada hikmah. Perbuatan Allah SWT ada hikmah. Gharat lain, hikmah lain. Hikmah itu kebaikannya untuk hamba. Rahsia untuk makhluk. Setiap hukum ada hikmahnya. Setiap yang dilakukan ada hikmahnya. Gharat sedikit pun tak ada, tapi ada hikmah. Namun ia tidak sunyi daripada hikmah, walaupun tidak dapat diketahui akal. Kadang-kadang hikmah tu tak dapat kita menjangkau. Apa yang ditentukan oleh Allah untuk kita ni ada hikmah. Apa juga yang berlaku terhadap alam ni, termasuk kita ni ada hikmah. Kadang-kadang akal kita tak menjangkau apa hikmah dia. Sebalik itu. Itu secara seluruh lah. Kenapa banjir di Kuantan, Pahang? Sebab dia tembak ketua pengarah penguat kuasa. Adalah hikmah dia kan. Bila ditanya pula kenapa ketua pengarah penguat kuasa kena tembak, carilah pula hikmah dia tu. Ada orang cari-cari kerana dia mengharamkan tazkirah bulan Ramadan sudah. Astaghfirullahalazim. Adalah tu dia punya sebab tu. Sebab di Pahang masa bulan Ramadan tu haram tazkirah, dia yang sign. Ketua pengarah penguat kuasa negeri Pahang. Itu kadang-kadang tak nampak kita, itu hikmah. Semua ada hikmah. Astaghfirullahalazim. Itu bukan gharat, itu hikmah. Setiap yang berlaku ada hikmah. Hikmat itu rahsia kebaikan yang tak dapat dijangkau oleh akal kita. Jauh ke belakang tu. Itu bukan gharat, itu hikmat. Hikmat itu kebaikan untuk makhluk. Setiap yang dilakukan oleh Allah mesti ada baiknya untuk makhluk. Jika tiada hikmah, kalau tak ada hikmah, nescaya semuanya itu sia-sia belaka. Kalau tak ada hikmah, Allah SWT buat perkara yang sia-sia. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa summa ilaina la turja'un. Apakah kamu sangka apa yang kami jadikan ini semuanya percuma? Tidak, ada rahsia, ada hikmat. Banjir itu ada hikmat. Kenapa surau sisi 8 setahun ditutup dulu? Ada hikmat. Ada hikmat. Setahun lebih. 9 bulan ke setahun? Setahun. 9 bulan. 9 bulan tutup. Ada hikmat. Itu semuanya perbuatan Allah SWT. Kalau ditanya pula, kenapa berganti penguasa Selangor? Kerana menutup surau Seksen 8. Dia ada hikmat dia. Itu hikmat, ada rahsia di sebalik itu. Kadang-kadang akal kita tak sampai. Sebab tak sia-sia apa yang berlaku tu, ada hikmat. Masya Allah. Ini adalah mustahil bagi Allah SWT. Jadi gharat bagi Allah SWT mustahil. Allah SWT tak ambil sikit pun keuntungan, kebaikan, kepentingan. Tak ada. Beza di antara gharat dan hikmah. Jadi apa beza gharat dan hikmah? Gharat tadi, satu motivasi ataupun mendorong ke arah melakukan sesuatu atau mengambil keuntungan ataupun ada kepentingan bahasa kita sekarang. Itu gharat. Hikmah, ada rahsia di sebalik yang berlaku kebaikan untuk hamba. Gharat ialah tujuan daripada sesuatu perbuatan atau hukum sekira-kira ia merangsang dilakukan perbuatan atau hukum itu. Itulah yang jadi rangsangan untuk buat itu. Itu namanya gharat. Allah SWT tak ada siapa nak merangsang-rangsang. Rangsang apa? Dia maha kaya. Itu sifat yang baru. Itu gharat. Hikmah bukan demikian. Hikmah bukan rangsangan. Hikmah di sebalik yang berlaku itu, ada kebaikannya untuk makhluk.
bukan untuk Allah. Tapi kadang-kadang makhluk tak faham juga. Kadang akal tak dapat menjangkau. Sebenarnya ada kebaikan. Oleh itu orang-orang yang diberi oleh Allah SWT, ya, cermin hatinya terang, dia nampak itu semua. Itu dinamakan dia asrar, rahsia ketuhanan. Jadi bila berlaku apa juga tu, walaupun nampak tak baik pada lahir dia, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Baru tenggelam 5 hari aja. Kalau macam zaman Nabi Nuh, baru tilam aja hanyut, baru je kain-kain aja hanyut. Shah Alam ni, YB kita minta kumpulkan 3,000 telkung, 3,000 sejadah, 3,000 kain plekat. Dah hantar ke belum? Sekadar itu sajalah, masih hidup lagi lah. Ada hikmat itu, ya. Itu hikmat, bukan gharat. Ianya berarti Allah membuat sesuatu dengan hikmat tanpa gharat. Dia lakukan itu, hikmat ada, gharat tak ada. Kena beza tu. Hikmah, kebaikannya untuk kita, gharat untuk Allah tak ada sedikit pun. Allah SWT tak ada gharat untuk buat itu semua. Ini di Lahad Datu belum tahu lagi. Ikan semua naik ke darat dah. Baru ikan kecil-kecil je. Ikan besar masih lagi boleh bertahan. Kalau sampai ikan besar pula tu, macam di Kuala Muda di Kedah itu kan, nelayan tak pernah dapat menangkap ikan macam tu. Esok tangkap lagi banyak, lusa tangkap lagi banyak. Rupanya ikan lari daripada laut dalam tu. Takut tsunami di sana tu. Jaga-jaga tu juga tu. Itu ada hikmah tu. Ikan naik ke darat, ikan pun faham. Kita je yang tak faham. Ikan ni, tapi yang saya tanya ikan apa yang naik tu, dia kata banyak ikan tamban Ustaz naik tu. Ikan tamban. Kalau ikan cencaru ke yang besar-besar tu naik, itu mulalah tu dah. Ada rahsia lah situ. Hikmat dah tu. Itu hikmat, bukan gharat. Ya. Dengan hikmah tanpa gharat ataupun tujuan. Allah melakukan, menjadikan semua itu ada hikmah, tapi bukan gharat. Gharat lain. Adalah mustahil bagi Allah Ta'ala membuat sesuatu kerana ada gharat. Mustahil bagi Allah SWT, sebab itu sifat baru. Ini ialah kerana gharat di dalam perbuatan dan hukum menunjukkan kekurangan. Kekurangan. Dan memerlukan sesuatu untuk menyempurnakannya. Jadi bila kurang untuk sesuatu menyempurnakannya, itu namanya gharat. Allah Ta'ala maha kaya daripada semua itu. Allah SWT maha kaya, dia tak perlu itu semua. Adalah mustahil bagi Allah Ta'ala membuat dan menegah, ya, kerana sesuatu gharat. Jadi dia menyuruh tidak ada gharat, dia larang tak ada gharat. Yang memerlukan kepada gharat ialah sesuatu yang bersifat baru. Yang perlu gharat, tujuan, kepentingan ini baru. Kekurangan macam kita ni, lagi kekurangan. Dan memerlukan kepada mana-mana pihak untuk melengkapkan kekurangannya. Jadi bila macam kita lah kerja nak dapat gaji pihak lain, bayar gaji majikan dan sebagainya, maknanya kita kekurangan. Itu gharat. Allah SWT tidak begitu. Allah Ta'ala pembuat yang berkuasa, memilih lagi maha kaya daripada seluruh makhluknya. Allah SWT, dia lakukan itu semua, dia letak hukum itu semua, ya, tidak ada gharat sedikit pun, sebab dia maha kaya, maha agung, maha besar, maha bijaksana, maha mengetahui, ya, maha sempurna. Jadi tidak ada memerlukan yang lain untuk mencukupkan Allah SWT. Oleh itu tak ada gharat. Walaupun tak ada gharat, tapi ada hikmat, ada rahsia di sebalik itu. Apa juga yang berlaku, ada hikmat. Demam pada kita misalnya kan, ada hikmat. Ya, ada rahsia di sebalik itu. Paling kurang pun untuk menghapus dosa dan kesalahan kita. So orang-orang yang para wali, ulama-ulama, dia tahu, alhamdulillah. 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 Apa-apa juga pun, apa-apa juga dia ada hikmah. Contohlah kalau ulama-ulama, ya, ada orang mengumpat ulama, menyebut keburukan ulama, sampai ke ulama maklumat tu, dia kata alhamdulillah. Panggil orang yang sebut aku tadi,
Panggil. Kita kalau panggil tu, ni, panglima lah ni. Pang dengan 5 jari ni. Dia tidak dipanggil tu dibagi hadiah, dibagi persalinan, dibagi duit, dibagi hadiah. Alhamdulillah, terima kasih. Kerana kamu tahu kekurangan aku. Bila diumpat orang ulama tu dia terima kasih, alhamdulillah. Kalau tidak dia selama ini tak ada orang sebut kekurangan dia. Jadi bila orang umpat itu terima kasih. Macam tu sebab ada hikmat. Kita tak nampak hikmat tu. Sebut aku, tak tahu ni. Oh, siang malam ceramah ni tahu tak? Ulama para wali bila disebut tu dia terima kasih, panggil, bawa sini, datang sini jumpa. Fulan bin Fulan. Rupanya dia Allah nampakkan kekurangan kita untuk menegur kita. Itu yang diterima kasih. Sebab dia melihat hikmat itu. Ni. Kita dengar orang sebut kita mengamuk. Baru makan garam sikit, dah berani cakap. Macam itulah. Kalau orang-orang yang terang dia punya mata hati, dia terima kasih. Bagi hadiah. Sebenarnya Allah tegur kita melalui hambanya. Hambanya tu dinampakkan tegur kita. Itu yang disebut kita tu. Tapi jangan pula doa, ya Allah, ya Tuhanku, biar banyak orang mengumpat aku. Berdosa pula kau. Jangan. Baik, selesai itu perbincangan sifat yang mustahil bagi Allah SWT, mumasalatuhu ta'ala lil hawadis. Bersamaan Allah SWT dengan segala yang baharu dalam sudut apa juga pun tak ada kesamaan. Dengan kata lain, kalau ada terlintas Allah SWT dalam pemikiran kita, itu bukan Allah SWT, itu semuanya baharu. Allah SWT tak dapat dilintas oleh akal. Itu kalau dalam kitab-kitab tauhid, dia kata kullu ma khatara bibalika fallahu bi khilafi zalik. Apa juga yang terlintas dalam hati kita, maka Allah bukan itu. Sebab yang terlintas hati kita ni semuanya baharu. Jirim ke, arat ke, kecil ke, besar ke, warna ke, apa ke juga, sejuk ke, panas ke, itu semua yang baharu. Ada karat ke, itu semua yang baharu. Baik, selesai. Itu yang keempat yang mustahil pada Allah SWT. Ini tak ada susahlah. Ini lawan yang wajib saja. Pengarang berkata lagi, wa kaza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna qa'iman bi nafsihi bi ay yakuna sifatan yaqumu bi mahallin aw yahtaju ila mukhassisin. Yang kelima daripada sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala ialah qiyamu ta'ala bi nafsihi, itu lawannya ya alla yakuna qa'iman bi nafsihi, tidak berdiri dengan sendirinya, itu yang mustahil. Jadi yang kelima mustahil pada Allah SWT ialah dia tidak berdiri dengan sendirinya. Maknanya berhajat dia kepada lain. Berhajat kepada yang menjadikan. Berhajat kepada tempat. Berhajat kepada zat. Seperti sifatnya berdiri dengan zat. Atau memerlukan kepada pembuat yang menjadikan dia. Dia tak perlu ya kepada zat. Sebab Allah SWT zat yang qadim. Dia tak perlu kepada pembuat. Itu maknanya berdiri dengan sendirinya. Kerana dia tukang buat. Tukang jadi, dia tak perlu dijadikan. Sebab dia tukang jadi. Itu makna qiyamuhu ta'ala binafsih. Wajib Allah SWT berdiri dengan sendirinya. Jadi kalau dia berhajat kepada yang lain, berhajat kepada yang menjadikan, itu tidak berdiri dengan sendirinya. Contoh macam kita lah. Kita berhajat dijadikan oleh Allah SWT, baru ada. Ya, berhajat kepada pertolongan lain, baru hidup. Udara, cahaya dan sebagainya. Itu sifat yang baru. Allah SWT dia qiyamuhu ta'ala binafsih dulu, berdiri dengan sendirinya, tak perlu pertolongan daripada mana-mana pihak pun. Apa juga pun. Itu maknanya qiyamuhu ta'ala binafsih. Jadi mustahil bagi Allah SWT tidak berdiri dengan sendirinya, iaitu ialah sifat Allah SWT itu dia memerlukan kepada zat yang lain. Pada zat Allah Subhanahu Wa Taala misalnya dia tidak begitu. Dan sifat Allah SWT itu pula memerlukan kepada yang menjadikan. Tidak. Sebab dia qadim. Jadi apa dia huraian alla yakuna qa'iman bi nafsihi, tidak berdiri dengan sendirinya.
keadaan berlawanan antara tidak berdiri dengan sendiri dengan qiyamuhu ta'ala binafsih, tidak berdiri dengan sendiri dengan berdiri dengan sendiri, ataupun berdiri dengan sendiri itu berarti bertentangan. Jadi berdiri dengan sendirinya, tidak berdiri dengan sendirinya itu mustahil. Yang ini wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bertentangan dengan nakidnya, dengan lawannya, seperti yang telah disebutkan oleh pengarang bi ayyakuna, ya, sifatan yaqumu bi mahallin aw yahtaju ila mukhassisin, hingga akhirnya yang membayangkan penapian. Jadi artinya bila berhajat saja kepada yang lain itu dinafikan, mustahil bagi Allah SWT, sebab dia wajib berdiri dengan sendiri. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Pengarang melafazkan qiyamuhu binafsih dengan mengatakan Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada zat dan tidak berkehendak kepada mukhassis menurut istilah setengah golongan mutakallimin, ulama-ulama tauhid, iaitu yang masyhurnya. Itulah dia tak berhajat kepada zat kerana dia sudah zat yang qadim. Tak berhajat kepada mukhassis yang menjadikan kerana dia tukang jadikan. Itu yang masyhurnya. Jika tidak demikian, saya akan terbayang ketiadaan Allah Ta'ala berdiri dengan zat dan seterusnya dengan keadaannya memerlukan pembuat yang menjadikannya. Jadi jangan ada terbayang Allah SWT itu ada yang menjadikan. Allah SWT itu berdiri pada benda-benda lain dan sebagainya, tidak. Pada zat lain, tidak. Itu dinamakan dia, ya, bi alla yakuna qa'iman bi nafsih. Tidak berdiri dengan sendirinya, mustahil. Kerana qiyamuhu ta'ala bi nafsih, sebab Allah SWT berdiri dengan sendirinya. Jika tafsiran terhadap qiyamuhu bi nafsih itu menunjukkan Allah tidak berkehendak kepada zat untuk berdiri seperti yang diistilahkan oleh setengah mereka, dan saya terbayanglah ketiadaan berdiri dengan sendiri yang memerlukan zat seperti mana yang zahir. Jadi bila qiyamuhu ta'ala binafsih, dia tak perlu kepada zat, sebab Allah SWT zat yang qadim, nak zat apa lagi? Itu namanya berdiri dengan sendirinya. Jadi diulas tentang lawan kepada qiyamuhu ta'ala binafsih ini mudah saja, ringkas saja. Saya boleh baca lajulah. Jadi di sini dah mula dah, kira naik bukit dulu habis dah. Ini kira menurun, hanya laju ataupun mendatar. Yang masa bincang wujud qidam baqa dulu, berasap tu. Ini tak ada mudah. Baik, seterusnya pengarang berkata lagi, wa kaza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan bi ay yakuna murakkaban fi zatihi aw yakuna lahu mumasilun fi zatihi aw fi sifatihi aw yakuna ma'ahu fil wujudi muassirun fi fi'lin minal af'al. Ini lawan kepada wahdaniyat pula. Ya. Artinya sifat yang keenam yang mustahil bagi Allah Ta'ala ialah dia tidak esa, tidak wahdaniyat. Dengan keadaannya bersusun pada zatnya, zat Allah SWT bersusun-susun, mustahil. Ataupun ada yang menyerupai pada zatnya, ataupun ada yang menyamai pada zat Allah SWT, mustahil. Atau pada sifatnya, ya, menyerupai atau bersusun pada sifatnya, atau ada bersama-samanya di dalam wujud ini pihak yang mempengaruhi satu daripada perbuatan-perbuatannya, ataupun ada perbuatan-perbuatan lain yang mempengaruhi perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, pun mustahil juga. Itu tidak esa namanya. Jadi wahdaniyat dulu dah dibincang, wahdaniyat fil zat, wahdaniyat fil sifat, wahdaniyat fil af'al. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Tak ada yang berbuat. Oleh itu alam ini semuanya berlaku perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang campur tangan. Dia nak bagi banjir, banjir. Dia nak bagi kemarau, kemarau. Dia nak bagi ribut, ribut. Dia nak bagi tsunami, tsunami. Tak ada yang campur tangan. Dia nak bagi kaya, kaya semua. Mudah-mudahan Allah bagi kaya Selangor ni. Selalu saya doakan, kalau Selangor ini baik-baik diurus, ditadbir, Allah SWT boleh bagi lagi, tambah lagi. Yang saya sebut selalu Tasik Sesin 7 tu jadi minyak itu semua nanti. InsyaAllah. Tapi saya kata yang mula ciduk saya lah, sebab depan rumah saya. Tak mustahil tuan-tuan. Di Shah Alam ni Tasik-tasik yang ada tu semua jadi minyak.
Ha? Asyik naik aja minyak. Sekali keluar minyak sendiri, terus turun minyak. Urus baik-baik. Ini selalu saya cakap di SUK itu, kuliah zuhur saya di situ. Baik-baik tadbir Selangor ni. Allah SWT akan berikan lagi yang lebih pada yang ada ni. Wala in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah SWT tambah lagi. Baik. Jadi semuanya itu tak ada yang melakukan itu semua perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dinamakan dia, kalau ada yang menyamai pada zat kepada sifat pada af'al, tidak wahdaniyat. Bila tidak wahdaniyat mustahil, sedangkan Allah SWT wajib esa. Maksudnya mustahil bagi Allah Ta'ala itu tidak esa pada zatnya, atau tidak esa pada sifatnya, atau tidak esa pada perbuatannya, berdasarkan kepada kata-kata bi'ayyakuna hingga akhirnya tadi. Bi'ayyakuna murakkaban fi zatihi aw yakuna lahu mumasilun fi zatihi aw fi sifatihi aw yakuna ma'ahu fil wujudi mu'assirun fi fi'lin minal af'al. Jadi esa semuanya. Keadaan berlawanan antaranya dan sifat wahdaniyat, yang bi alla yakuna wahidan ini lawan pada wahdaniyat itu merupakan pertentangan ya di antara suatu dengan nakidnya, dua yang jauh berbeza ataupun lawannya. Termasuk di bawah kata-kata tidak esa ialah segala kam yang dinafikan, iaitu kam muttasil pada zat, kam mumpasil pada zat, kam muttasil pada sifat, kam mumpasil pada sifat, kam mumpasil pada perbuatan. Jadi ada 5 kam masa kita bincang wahdaniyat dulu. Berbilang-bilang pada zat 2, muttasil dan mumpasil. Berbilang-bilang pada sifat 2, muttasil dan mumpasil. Berbilang-bilang pada af'al 1, kam mumpasil. Jadi ada 5 kam, semua ternafi. Begitu juga kam muttasil pada perbuatan atau af'al jika digambarkan berkongsi dengan yang lain dalam satu perbuatan. Ada juga yang mengatakan kam itu jadi 6. Kam muttasil pada af'al ada juga. Ada yang mengongsi pada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berbeza jika digambarkan dengan berbilang perbuatan Allah Ta'ala yang mana ianya sabit dan tidak dinafikan. Kata-kata pengarang bi'ayyakuna hingga akhir itu membayangkan penafian, bukan membayangkan barang yang dinafi. Maksudnya esa itu bukan dinafikan, tapi membayangkan barang yang dinafi, iaitu yang tidak esa itu yang dinafi. Yang esa itu tetap pada perbuatan. Esa pada zat tetap, esa pada sifat tetap. Tapi yang dinafikan itu iaitu ialah lawan kepada esa yang berbilang-bilang itu. Itu maksudnya begitu. Baiklah, di sini diulas sedikit lagi tentang kam muttasil dan kam mumpasil. Arti kam muttasil, kam itu banyak, muttasil itu berhubung. Pada zat ialah zat itu tersusun daripada beberapa jauhar, 2 atau lebih, atau kam muttasil. Zat Allah SWT itu bersusun daripada 2-3 jauhar. Itu dinafi sebab wahdaniyat pada zat. Macam zat kita ni bersusun. Kulit ada, daging ada, urat ada, tulang ada, darah ada dan sebagainya. Jadi zat Allah SWT tidak macam tu, wahdaniyat pada zat. Arti kam mumpasil pada zat ialah ada zat yang lain terpisah daripada Allah SWT. Ada zat lain yang sama dengan zat Allah SWT. Mustahil. Dinafi. Kam muttasil pada sifat ialah satu sifat Allah Ta'ala itu berbilang seperti 2 kudrat, 2 iradat dan seterusnya. Sifat Allah SWT yang kita bilang wujud qidam baqa sampai sifat ma'ani itu kudrat ada 2-3. Iradat ada 3-4. Ilmu ada 5-6. Itu mustahil. Ya, sifat Allah SWT semuanya esa. Ya, satu jenis itu kudrat, kudrat yang esa. Iradat, iradat yang esa. Ilmu, ilmu yang esa. Seterusnya lah. Kam mumpasil pada sifat ialah adanya pihak yang lain bersifat seperti sifat Allah SWT. Seperti kudrat yang boleh mendatangkan kesan. Jangan kita anggap ada yang sama dengan kudrat Allah SWT. Boleh memberikan kesan. Ya, kesan itu maknanya memberikan jawapan. Ada kudrat yang boleh menjadikan itu menjadikan ini. Tak ada. Ilmu yang umum takluknya dan sebagainya. Ilmu juga yang takluknya kepada seluruh dia tahu. Tak ada. Ilmu kita ilmu yang baru. Ilmu Allah SWT ilmu yang qadim,
Jadi tidak ada yang menyamai dengan sifat-sifat Allah SWT. Itu dinamakan dia kam mumpasil pada sifat. Tidak menjadi kesalahan apabila berlaku persamaan pada nama. Pada nama tak salahlah. Ada ilmu baharu. Ada kehendak baharu. Ada Allah SWT pun ada ilmu juga, tapi ilmu yang qadim, yang meliputi. Ilmu kita, ilmu yang baru. Sama nama tak apa. Kudrat, ada, kita pun ada kudrat juga, kudrat baru. Nama saja umpamanya. Dikatakan seorang hamba itu mempunyai kudrat baru. Mempunyai iradat baru. Nama sama. Ilmu baru. Hayat, hidup baru. Dan sifat-sifat lain yang sah dikatakan untuknya seperti sama, mendengar. Basar, melihat. Kalam, berkata-kata. Tapi itu semua pada nama saja sama. Tapi pada hakikatnya berbeza. Kita semuanya sifat baru. Allah sifat yang qadim. Tetapi semuanya itu pada hakikatnya bukan seperti sifat-sifat Allah SWT. Tak sama. Yang tidak boleh dikatakan untuk hamba bagi, yang tak boleh dikatakan untuk hamba lagi, mustahil dikatakan demikian. Ialah hamba itu mempunyai kudrat mengadakan sesuatu daripada tiada. Tak boleh kita kata. Hamba itu boleh dia mengadakan. Dulunya tak ada tapi dia adakan sekarang ni. Tak boleh. Ya, itu nanti memberikan kesan. Ilmunya mencakupi semua maklumat, tak boleh. Dan lain-lain sifat lagi yang hanya tertentu, hanya bagi Allah Ta'ala semata-mata. Baik, katakanlah misalnya kalau yang ulama-ulama para wali tadi, dia dapat mengetahui di sebalik yang berlaku ini hikmat dan rahsia, itu pun dikurniakan oleh Allah SWT sedikit saja. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Allah berikan sedikit saja. Itu yang para wali, yang makam tinggi-tinggi, yang kita tak boleh nampak, dia nampak sedikit saja. Tidak meliputi, tidak ahata bi kulli syai'in ilma. Allah SWT sifat ilmunya menyeluruh. Mustahil pula ada sesuatu yang menyertai Allah Ta'ala dalam wujud ini yang boleh mempengaruhi perbuatan-perbuatan Allah SWT. Tak ada. Itu dalam kita bincang dulu, ubat bukan menyembuhkan. Nasi bukan mengenyangkan. Itu semua tu dalam tauhid kena jaga. Pisau tidak boleh melukakan. Api tidak boleh menghanguskan. Yang menghanguskan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dinamakan dia dulu kasbu saja. Usaha ikhtiar lahiriah saja. Sebenarnya sudah ditakdirkan oleh Allah SWT sejak azali lagi berlaku demikian. Jadi jangan kita iktikadkan ya pisau sama-sama dengan perbuatan Allah SWT, tak boleh juga. Itu nanti tidak wahdaniyat pada afal. Api sama-sama dengan Allah SWT juga membakar, tidak. Inilah yang dinamakan dia kam mumpasil dalam af'al ataupun perbuatan-perbuatan. Tidak ada yang menyamai, yang menyertai, yang mengongsi dengan perbuatan Allah SWT. Hanya Allah SWT saja berbuat terhadap alam ini. Itu dalam tauhid. Itu wahdaniyat bil af'al. Jadi itu dinamakan dia kam muttasil pada sifat, kam mumpasil pada zat, kam muttasil pada sifat, kam mumpasil pada sifat, kam mumpasil pada af'al. Yang 5 kam itu semuanya mustahil. Tidak ada yang menyamai, tidak ada yang menyertai, tidak ada yang dikatakan berbilang-bilang dalam ya wahdaniyat Allah SWT pi zat, pi sifat dan pi af'al itu. Katanya mustahil pula ada sesuatu yang menyertai Allah Ta'ala. Hingga akhirnya itu menolak kata-kata kaum Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah dia ada pula berkata, sebab dia kalau dalam ikhtiari ini katanya kita sendiri yang berbuat. Bahawa hamba itu menjadikan perbuatannya sendiri secara ikhtiari. Iaitu mengikut pilihannya sendiri dengan kudrat yang telah dijadikan oleh Allah padanya. Itu pandangan Mu'tazilah. Jadi oleh sebab itulah kam mumpasil pada af'al itu ya menunjukkan tidak ada siapa yang boleh berbuat. Tapi orang Mu'tazilah dekat situ dia berpendapat demikian. Berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah. Yang ikhtiari itu dia kata kita sendiri buat. Yang kita pilih tu kan. Tapi dalam ahli sunnah wal jamaah itu dinamakan semata-mata kasbu saja. Usaha saja. Lahiriah saja, tapi dia bertembung dengan ketentuan Allah SWT, maka jadilah dia. Bukan perbuatan itu yang memberikan jawapan. Tapi orang Mu'tazilah, dia kata perbuatan dia yang menjadikan itu.
Yang sahihnya kata-kata kaum Mu'tazilah itu tidaklah menjadikan mereka kafir. Dalam hal ini Mu'tazilah tidaklah jadi kafir. Sebab apa? Dia kata Allah yang ciptakan manusia dan dia boleh berbuat sendiri. Jadi dia kata Allah yang jadikan juga, jadi tidak jadi kafir. Tapi kata ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, pandangan cakap macam tu adalah bid'ah, hukumnya haram juga. Walaupun tidak jadi kafir. Sebab dikata Allah yang ciptakan manusia. Kerana mereka tidak menganggapkan hamba menjadikan perbuatan itu sama seperti Allah Ta'ala menjadikannya. Dianggap juga Allah yang jadikan perbuatan itu. Yang ikhtiari ini. Yang ikhtiari ini yang kita pilih lah. Macam contohnya, kalau dalam kitab ni dulu kita baca, nak naik pokok. Kan kita ada usaha kita. Berjaya dia naik pokok, orang Mu'tazilah dia kata ni akulah punya naik ni. Allah jadikan kita boleh naik. Tapi naik tu kita. Contohnya lah. Ulama ni dia buat naik pokok tu dia buat tu. Tapi dia kata kalau jatuh, itu memang Allah SWT jatuhkan. Dia tak ada usaha nak jatuh. Naik memang tak ada usaha. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah macam mana? Naik tu pun Allah jadikan kita mau naik dan kita ada kehendak naik, diciptakan oleh Allah SWT kehendak naik. Dan mampu naik dan dibuat naik dan ada irtibat pertambatan di antara mampu naik dan buat naik. Kadang mampu naik tak buat naik tak jadi naik juga. Itu ahli sunnah wal jamaah. Jadi itu tu Allah jadikan pada kita begitu, itu dinamakan kasbu, usaha. Ada 4 itu, kehendak, lepas tu ada kuasa, lepas tu buat, dan ada pertambatan di antara kuasa dan buat. Kuasa dengan buat tu tak boleh dipisah. Kalau pisah satu dia tak jadi. Itu dinamakan kasbu. Tapi kenapa dia boleh naik itu? Sebenarnya takdir Allah SWT sudah menentukan dia naik. Jadi ini perbuatan hamba, yang di sana perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada campur antara perbuatan Allah dengan perbuatan kita. Ini semata-mata kasbu saja. Bila bertembung jadi naik. Kalau takdir Allah SWT dia tak jadi naik, adalah sebab-sebab itu kan. Sebab makdurnya itu tidak ditentukan. Contoh, ini ahli sunnah wal jamaah. Tapi Mu'tazilah dia kata bila naik itu hamba tu naik. Jadi kalau nak tahu pula tuan-tuan pahaman Mu'tazilah ahli sunnah ni, senang aja. Bila dibuat apa-apa, dia lupa dengan Allah SWT. Engkau tak tahu siapa yang buat ni. Tengok beres semua tu. Inilah ni. Tu Mu'tazilah tu. Kalau ahli sunnah wal jamaah, alhamdulillah, dengan izin Allah SWT berjaya apa yang kita buat. Dia bahasa dia lembut sikit. Itu kesan daripada pahaman tauhid tu sebenarnya. Jadi oleh sebab itu, pahaman Mu'tazilah yang macam tu tidaklah membawa kepada kafir, tapi bid'ah, haram, berdosa juga. Kuasa hamba menjadikan perbuatan itu perlu kepada sebab-sebab dan wasitah. Dia ada sebab-sebab. Kita tak ada kuasa apa-apa, ada sebab tadi. Ada 4 tu tadi, yang ada kasbu tadi. Pertama, ada kehendak sebelum tu. Yang keduanya, ada kekuasaan, mampu. Kemudian yang ketiganya, buat. Yang keempatnya, pertalian di antara kuasa dengan buat. Cantum. Barulah jadi. Itu halus perbincangan tu. Baik, saya nak buat contoh itu tadi, naik pokok ya. Menendang. Kan kita tendang. Tendang apa-apalah, bola lah senang. Pung. Tendang bola. Jadi, tendang tu itu kasbu kita saja. Bola terbang tu sebenarnya Allah SWT terbangkan. Dia boleh bertembung dengan kasbu kita. Jadi tak ada perbuatan Allah tu dicampuri oleh perbuatan ni. Jadi kasbu kita tu ada 4. Pertama, ada kehendak iradah kita. Nak ku tendang tu, ada. Yang keduanya memang mampu menendang. Ada kudrat. Kemudian, perbuatan menendang tu kena buat. Jadi ada pertambatan di antara perbuatan dengan mampu itu, barulah zab. Bila ditendang itu, sebenarnya makdur Allah SWT, bola itu tercampak dia. Kalau Allah SWT takdirkan bola tu tak tercampak dekat Lauh Mahfuz, tendang angin je lah.
Tak kena tu, bola ada sini lagi. Jadi bila tendang, sap. Ingat, alhamdulillah, melayang bola tu. Bukan aku punya. Kalau macam tu main bola memang menang punyalah. Sebab ahli sunnah wal jamaah tu dia Allah SWT. Itu contoh. Yang lain tu, yang kita buat hari-harian itu, tauhid kita kena betul tu. Tu saya contoh main bola, mana ada kita main bola sini. Saya pun tak pandai main bola tu. Asyik miss saja tendang tu kan. Contohnya macam tu. Jadi itu kasbu saja dalam ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah kata, aku yang tendang. Oleh situ tengok, masuk gol tengok. Ni champion ni. Mulalah tu. Tu Mu'tazilah tu. Orang ahli sunnah wal jamaah, Allah, itu main bola ni tuan-tuan. Yang main yang hebat-hebat tu apa lagi? Main golf tu kan? Ahli sunnah main golf. Dia tak rasa dipukul golf tu tau. Tapi tak jadi main lah kalau ahli sunnah wal jamaah. Dia baca tauhid tak jadi. Baik. Itu macam tu ya. Jadi berbeza daripada Allah Ta'ala yang tidak perlukan wasitah di samping menafikan kuasa api untuk menghanguskan. Seperti yang berlaku pada Nabi Ibrahim AS. Atau contoh api tidak menghanguskan. Bila Allah SWT pisahkan dia, tak menghanguskan. Ya, apabila dibakar oleh Namrud yang dilaknat oleh Allah. Juga menafikan kuasa pisau untuk mengerat seperti pisau yang digunakan untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam oleh bapaknya Nabi Ibrahim sebagai kurban bagi menunaikan mimpinya. Tak makan pisau. Sebab Allah SWT tak tentukan, tak makdur, tak ditakdirkan dia luka dengan pisau. Dan menafikan makanan daripada mengenyangkan atau kerja harian kita lah. Jadi bila makan dia ingat Allah, alhamdulillah. Barang siapa mengiktikadkan bahawa segala sebab yang biasa itu memberi kesan dengan sendirinya, iaitu dengan zatnya, ya, maka para ulama sependapat mengenai kekufurannya, iaitu para ulama bersepakat mengatakan ia jadi kafir. Jangan kata ubat yang menyembuhkan, pisau yang melukakan, nasi yang mengenyangkan, air yang menghilangkan dahaga. Atau tauhid harian kita tu kena jaga baik-baik. Jika ia iktikadkan segala sebab yang biasa itu kejadian yang baru dan tidak memberi kesan dengan zatnya, tetapi memberi kesan melalui kekuatan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala padanya, macam pandangan Mu'tazilah. Dia tidak memberikan kesan dengan zatnya, tapi memberi kesan dengan kuasa yang dijadikan oleh Allah padanya, maka menurut qaul yang muktamad ia tidak dianggap kafir, tapi bid'ah juga, berdosa juga. Sebaliknya etikat demikian adalah bid'ah lagi haram, cakap macam tu. Jadi kita semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam etikat, dalam cakap, siapa bagi makan? Allah. Siapa bagi kenyang? Allah. Siapa bagi minum? Allah. Amboi. Pening pula orang, siapa pula ni? Itu bahasa umum kita boleh, tapi dalam iktikad, ni iktikad ni keyakinan, jangan macam tu. Kau makan nasi arti kenyang tak? Kenapa engkau kenyang? Makan nasi. Bahasanya tu. Kenapa engkau kenyang? Allah bagi kenyang. Tak makan nasi? Makan. Tapi nasi tak mengenyangkan. Tak jadilah orang bagi nasi. Dibagi lain lah tu pula. Jadi bahasa kita tu lain, iktikad lain. Jadi jangan diiktikadkan, walaupun pada umumnya macam itulah. Jaga tauhidnya dekat situ, sebab tauhid ni iktiqadi. Para ulama di seberang sungai Dajlah di Iraq menganggapnya kafir, bahkan orang Majusi lebih baik daripadanya. Kalau kita kata juga sebab itu yang mengenyang dan sebagainya, walaupun Allah jadikan macam orang Mu'tazilah, ulama-ulama di Iraq tu mengatakan kafir juga. Majusi lagi baik pada pandangannya macam tu. Majusi yang menyembah api itu. Sebab iktikad dia macam tu. Kerana orang Majusi itu melakukan satu syirik saja terhadap Allah SWT. Sementara orang yang mengiktikadkan seorang hamba itu menjadikan perbuatannya mengikut ikhtiarnya atau pilihannya sendiri, itu melakukan syirik yang banyak terhadap Allah SWT. Dah dia menyamakan dengan Allah, dan pula dia berkuasa dengan Allah, dan dia pula boleh melakukan itu dan sebagainya. Jadi banyak dia punya syirik. Jadi kata ulama-ulama di Iraq ni lebih teruk lagi daripada
Majusi penyembah api. Tetapi kaul ini adalah kaul dhaif. Jadi pendapat ulama Iraq ni tak boleh pakailah. Cuma yang betulnya itu tadi, pandangan orang Mu'tazilah itu tidaklah menjadi kafir, tapi hukumnya haram. Jangan cakap macam tu. Seperti orang beriktikad hamba itu menjadikan semua perbuatannya secara ikhtiari, yang dipilih itu dia sendiri buat dengan kudrat yang dijadikan oleh Allah Ta'ala padanya. Yang mana iktikad seperti ini dianggap fasik lagi bid'ah, berdosa dan salah. Di sana terdapat dua kaul tentang sama ada kafir atau tidak orang yang beriktikad demikian. Yang rajihnya tidak kafir. Jadi pendapat ulama Iraq tadi jadi kafir, pendapat yang rajih yang kuat tidak jadi kafir. Tapi hukumnya haram dan bid'ah tetap ada. Itu Mu'tazilah lah. Orang Mu'tazilah ni dia macam tu ya. Barang siapa mengiktikadkan segala sebab itu tidak memberi kesan, dan yang memberi kesan ialah Allah Ta'ala semata-mata, dan di antaranya dan musababnya dapat diterima akal, umpama api menyebabkan hangus, maka orang itu dianggap jahil tentang hukum kebiasaan yang kadang-kadang boleh membawa kepada kekufuran juga. Jangan juga ya. Jadi bahasa umumnya kita kena tahu juga. Sebab boleh membawa kepada mengingkari perkara-perkara yang luar biasa seperti mukjizat para anbiya alaihissalatu wassalam. Kalau kita katakan begitu nanti pula, itu nanti kita tolak pula mukjizat. Dia membawa pula kepada kesilapan. Tak percaya pula nanti mukjizat para nabi, ya, para rasul. Dan kebangkitan semula jasad sesudah mati. Nanti tak percaya pula kita ni dah mati, dibangkitkan semula, tak percaya. Itu main logik lah, main akal saja kan. Ada tak percaya pula mukjizat. Mana ada mukjizat? Mana ada orang mati boleh dihidupkan semula? Dah hancur dah. Tiada yang terlepas daripada bahaya ini melainkan orang yang mengiktikadkan sesuatu sebab itu tidak memberikan kesan dengan zatnya atau dengan kekuatannya sendiri, serta tiada kelaziman antaranya dan musababnya, di samping mengiktikadkan sah kelainannya seperti didapati sebab tanpa didapati musabab. Kadang-kadang ada sebab tak berlaku, kadang-kadang ada sebab musabab berlaku. Itu semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan dikaitkan dengan sebab semata-mata, dan jangan juga dikaitkan dengan Allah semata-mata. Kalau Allah semata-mata tak ada sebab, nanti kita tak mau berusaha berikhtiar. Itu nanti Jabariyah pula. Tak payah makanlah Ustaz, Tuhan bagi kenyang aja, tak payah makan. Tak payah makan ubat lah Ustaz, Tuhan sembuhkan. Dah jadi Jabariyah pula. Jadi kena usaha juga. Makan ubat, tapi jangan diiktikadkan ubat yang menyembuh. Itu kita punya usaha kasbu. Jadi usaha ahli sunnah wal jamaah ni di tengah-tengah. Jabariyah pun tidak, Mu'tazilah pun tidak. Jabariyah tak nak usaha. Mu'tazilah usaha, dia kata usaha dia tu yang menjayakan. Ahli sunnah berusaha, tidak usaha yang menjayakan, itu ketentuan Allah. Sebab ada kalanya kalau tak diizin Allah, tidak berjaya. Artinya, ya, terdapat api tetapi tiada menghanguskan. Yang menghanguskan hanya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Etikat yang akhir inilah yang mengesahkan Allah Taala dalam semua perbuatannya. Wallahu a'lam. Jadi kita begitulah. Walaupun kita nampak lahiriahnya tu api yang menghanguskan, tapi sebenarnya hakikatnya Allah. Sebab satu masa ada api tidak menghanguskan pada Nabi Ibrahim, atau mukjizat lah pula. Pisau tidak melukakan pada Nabi Ismail, mukjizat jugalah. Jadi biar kita tidak terlalu Jabariyah, tidak terlalu Qadariyah ataupun Mu'tazilah, ahli sunnah wal jamaah. Jadi dengan kata lain, kerja-kerja luaran ni kena usaha. Takut nanti tauhid kuat sangat, tak nak lagi dah makan. Tak nak makan, Allah yang bagi kenyang, bukan nasi. Macam-macam lagi lah nanti berlaku pula yang tidak. Itu dinamakan dia syariat. Kalau istilah ilmu kita, itu namakan syariat. Kerja luaran, asbab itu wajib dibuat. Tapi dalam iktikad, jangan kita iktikadkan itu yang memberikan kesan. Yang memberikan kesan Allah, itu dinamakan dia hakikat. Hakikatnya Allah, syariatnya kita buat. Tarikat letak di mana pula? Hati kita, masa kita buat syariat itu,
Jangan lepas pergantungan kita dengan Allah. Itu dinamakan dia tarikat. Jadi syariat untuk menuju kepada hakikat disambung oleh tarikat. Itu selalu kita dengar, syariat, tarikat, hakikat. Ujung itu pula makrifat pula, astagfirullahalazim. Maknanya itu orang kenal dengan Tuhan macam itulah. Itu bahasa ringkas lah. Nanti kalau habis kitab ni cuba kita cantum tu. Syarat yang kerja-kerja luar ni semua Ustaz Isyar. Itu namanya al-kasbu tadi. Allah jadikan kita ni ada kehendak memilih sesuatu. Lepas tu diberikan keupayaan membuat sesuatu. Kemudian dibuat pula ada keupayaan. Itu dinamakan kasbu. Etikatnya tidak memberikan kesan. Yang memberikan kesan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu wajib kita kasbu, berusaha berikhtiar. Itu namanya syariat. Apa-apa jugalah dalam hidup. Etikatnya semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, wallahu alam. Pengarang berkata lagi, wa kaza yasahilu alai ta'ala al-ajzu an mumkinima, akan datanglah. Itu lawan pada kudrat. Jadi hari ini dapat biji lah. Mumasalatu ta'ala wadis kita habiskan. Lepas tu alla yakuna qa'iman bi nafsihi, dengan tidak wahdaniyat tadi. Nanti akan datang lawan kepada kudrat, itu ialah lemah. Lawan kepada iradat, karaha. Lawan kepada hayat, iaitu ialah al-maut, dan seterusnya lah. Itu sifat ma'ni pula akan datang. Jadi sakat itu dulu untuk malam ini. Ada persoalan ke tuan-tuan? Untuk ini mudahlah dah ke atas ni yang mustahil, nanti lepas tu dalil, habis ketuhanan tu, kerasulan lagi mudah, lepas tu sam'iyat atau lagi mudah. Tak ada yang pelik-pelik punya lah, tak ada. Cuma dengar, terima. Dengar, terima. Kalau ada yang minta dijelaskan, boleh apa-apa ke atau tambahan ke? Tak ada ya? Tak ada, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsira. Kita tangguh sakat itu dulu, insya-Allah kita sambung nanti akan datang tasbih kafarah dengan surah Wal-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.